Wanita berdaya, wanita berdikari. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Heda Haiziz. Sekarang ni saya berada di pusat wanita berdaya Dun Batu Tiga, PWB Dun Batu Tiga. Untuk kita terokai apa yang menarik kat sini. Jom kita teroka. Dun Batu Tiga merupakan sebuah bandar yang terletak di Subang Jaya, Selangor. Dun ini terletak di kawasan pinggir bandar ini bermula sebagai sebuah kawasan perindustrian dengan pembangunan kediaman kos rendah berkembang pada tahun 2000. Biasanya kekeliruan berlaku kerana beranggapan ianya terletak di Shah Alam kerana sebelum ini tidak terdapat kemudahan jalan yang menghubungkannya terus ke Subang Jaya. Sekarang ni pula dah bersama dengan Kak Dewi. Nama pun Kak Dewi remaja ke? Bukan. Okey, untuk hari ni akan nak tunjuk apa? Akan buat demo Sirih Junjung. Sirih Junjung? Oh, ni dia punya Sirih Junjung tu yang dah Ni siap? contoh lah. Oh, ni dia contoh dah siap. Tu lah, kalau tradisional dulu kita guna tepak sirih. Ada apa? Ada gambirnya. Kapur. Ada kapurnya. Tapi sekarang ni orang dah inovasikan jadi Sirih Junjung macam ni Ya, betul. Jadi apa bahan nak buat Sirih Junjung ni, Kak? Okey, yang paling utama sekali daun sirih lah. Kemudian dawai. Kita pakai lidi sate ni untuk apa? Untuk cocok. Untuk cocok. Memudahkan untuk cocok. Lepas tu bunga. Ya, kali ni kita pakai bunga segar lah. Kalau bunga tiruan tu apa? Kadang ada setengah rombongan. Jarak perjalanan agak jauh. Kita akan pakai bunga yang tiruan. Tiruan. Oh, jadinya kalau macam sekarang ni kan macam daun sirih pun susah nak dapat. Jadi Betul. bolehlah guna yang tiruan tu. Boleh. Dia bentuk dia semua sama. Rupa dia sama. Memang Cuma sama. daripada plastik je lah. Okey. Lepas tu yang ni kenapa dia jadi macam ni? Ini saya dah gulung siap-siap lah untuk menjimatkan masa. Nanti saya akan ajar cara-cara nak buat gulungan macam ni. Okey. Yang ni, Kak? Yang ini kita dah buat siap-siap rantai macam ni lah. Senang untuk kita nak menjimatkan masa sebenarnya. Jadi yang ni untuk lilit dekat lilit kat bahagian bawah sekali. Oh, menarik. Kalau yang dekat bahagian depan kita ni, kita ada apa, Kak? Ini kalau dulu kita letak dekat bekas kan. Sekarang diorang dah buat siap-siap dalam bentuk bunga. Gambir, kapur, buah pinang. Menariknya. Okey, kalau dekat sini saya boleh tengok ada 3 jenis bunga ni. Kalau yang warna putih ni bunga apa, Kak? Kapur. Oh, ni bunga Daripada kapur. kapur. Kalau yang warna coklat ni? Gambir. Gambir. Yang warna coklat gelap sikit ni? Ni buah pinang. Dia dah buat siap-siap dalam bentuk bunga. bunga. Satu inovasi yang baharu kepada macam orang-orang yang baru bagi kami ni. Kalau tengok macam dulu, susahnya nak cari ini, nak cari itu, nak letak dalam tempat sirih. Sekarang ni kalau nak buat, dah tahu dah siapa yang boleh buat. Jadi akak salah seorang tenaga pengajar PWB juga. Betul. Saya bermula daripada belajar jugalah, datang sini mengikut kursus-kursus yang PWB sediakan. Kemudian jadikannya sebagai satu pendapatan sampingan lah. Memang lepas tu dia minat. Juga. Ambil. Wah, menarik. Jadi okey. Saya dah tak sabar dah nak belajar macam mana cara nak buat Sirih Junjung ni. Okey, boleh akak tunjuk macam mana satu persatu cara dia? Okey, boleh, insya-Allah. Okey, permulaan ni Mula-mula kita nak buat apa? Kita nak buat bahagian bawah dulu. Bahagian bawah dulu. Okey, bahagian bawah. yang ini dah siap. Jadi saya akan ajarlah cara nak buat dia. Kita akan menggunakan dawai. Ni tapi untuk sama buat je. Betul. Okey. Yang ni lebih halus lah. Sebab yang untuk dawai tu dia ada saiz-saiz dia. Lepas tu kita akan lilit dekat bahagian tepi. Permulaan kita nak buat yang ni lah untuk base untuk dia yang kan. kalung dia. Kita ambil 3 keping. 3 keping. Jadi saya boleh tolong juga. 3 keping daun sirih ni. Kita lipat jadi 2. Oh, dia ada saiz berbeza-beza ke? Sebab nak bagi nampak cantik sikit.
Oh, memang macam tu. Memang ini memang saya tak dah susun. Oh, ya. Nak bagi ni kan, bagi cantik. Kalau dia sama je ni tak nampak. Oh, okey. Kalau anda boleh tengok dekat depan kamera ni, ada 3 saiz yang berbeza. Daun sirih ni ada kecil, sedang, besar. Betul. Tengok kalau lipat dia nampak dia punya tone dia kan. Kecil, besar sikit, besar. Betul, betul. Lepas tu Okey, kita akan kemudian? lipat 2. Sebelum tu kena buang dia punya tangkai bawah ni. Oh, kena untuk buang memudahkan dulu kita tangkai. gubah. And then Kemudian kita cocok kita kat sini lah. cocok. Kemudian dan kita sambung yang seterusnya sampai jadi macam ni lah. Okey, nak Kak Sekejap tunjuk. ya. Oh, salah yang saya lipat. Betul ni, kena buang dulu. Oh, kena buang dulu bahagian ujung dia. Buang ujung dia, buang. Kemudian kita sambungkan macam ni lah. Oh. Okey. Kita akan buat lah untuk beberapa lipatan macam tu sehingga jadi ni lah saiz yang kita nak lah. Boleh saya tengok? Boleh. Kalau yang macam ni, kira lebih kurang dalam berapa helai diperlukan? Yang ini dalam 12 ke 13 macam tu. 12 ke 13 ni lah daun sirih ni? Betul. Oh. Kemudian kita lilitkan lah Kak lilit. Dia perlukan orang yang pakar buat. Okay, kita akan lilit. Saya buat kan tak jadi pula Kak. Okey, untuk bahagian tepi ni kita lilitkan je lah. Okay, ni dah nampak dia ni kan. Kita ratakan dia. Terus ni kita akan cucuk bunga lah. Cucuk bunga. Okey, untuk bunga warna putih. Putih dulu. Kita akan ambil bunga satu kuntum ke macam mana? Satu kuntum untuk yang Satu kuntum. Mari saya tolong akak cucuk kan. Okey. Ni cucuk je ke macam mana ni Kak? Cucuk je. Lagi salah. Kita kena buang dia punya ni dulu. Takut dia ni kan. Macam mana? Buangkan daun dia. Daun-daun dia buangkan. Kita ambil bunga saja. Ini kita cucuk lah. Cucuk dekat bahagian. Okey. Sebelah-sebelah lah. Biar cucuk dia tinggi daripada daun sirih lah betul, kan? sebab kita nak nampak dia macam bertingkat nanti. Oh, okey. Ni akak belajar daripada mana Kak? Yang mana? Untuk buat gubahan ni? Ada yang daripada sini dan ada yang kita cuba cari-cari dekat ni lah. Google ke, YouTube ke, untuk tambahkan ilmu kan. Bagus. Akak belajar daripada sini, lepas tu akak tambah lagi ilmu akak melalui pembacaan juga. Betul. Kan. Menarik. Kalau biasanya akak anggarkan lah sepanjang akak mengajar dekat sini kan, berapa dah jumlah peserta ataupun akak punya murid lah? Alamak, dah banyak sangat. Dah banyak sangat Dah berapa lama dah akak mengajar dekat PWB? Saya join PWB daripada 2015 ke 2016 macam tu. Lepas tu lama-lama Kak Mimi bagi peluang bila kita dah biasa buat. Kak Mimi bagi peluang untuk kita jadi tenaga pengajar lah. Yelah, ilmu kena share. Tak share nanti hilang kan. Kira Puan Mimi sendiri tahu yang akak boleh buat ni dan Puan Mimi jemput akak untuk berkongsi. Betul. Bila akak berkongsi tu kan, contohlah kan macam antara program-program PWB ni orang nak berikan ilmu, selain daripada ilmu tu nak bagi mereka boleh menjana pendapatan kan. Bila ada murid akak ada tak yang dah jana pendapatan dengan buat Seri Junjung ni? Ada juga sebab ada. Ada Kak? Berapa kalau biasanya orang tu bagi tahu kan dekat akak, murid akak bagi tahu, saya dah boleh buat dah ni, buat jana pendapatan sendiri, apa akak rasa Kak? Seronok sangat. Sebab ilmu kita orang gunakan untuk ni kan, dapat membantu dalam kehidupan dia kan. Itulah bila akak memberi, banyak pula yang akak menerima kan. Betul, insyaAllah. Okey, dekat bahagian tepi ni nak dekat siap dah ni. Sambil-sambil kita cakap, dah siap dah dekat bahagian tepi ni. Okey, lepas ni ini untuk langkah yang kedua. Tadi kita buat bermula bahagian bawah dia kita ada daun sirih. Dekat bahagian kedua ni kita ada bunga kekwa warna putih. Tapi ni terpulang pada kesukaan orang kan. Nak buat warna apa pun boleh lah kan. Kadang kita tanya juga tema kalau apa. Kita ikutlah permintaan tu. Saya kata biru, kita cuba saya cuba ni kan lah, ikut yang permintaan customer tu lah. Yelah, kadang-kadang kan orang ada tema-tema betul. dia kan. Okey, yang ni dekat bahagian tepi.
Perlukan lagi. Dia perlu ke bawah ni padat bunga ke? Tak payah. Tak Nanti payah, biar macam ni je. sebab kalau ikut tu, kalau boleh kita nak nampak sirih tu lagi banyak daripada bunga sebenarnya. Oh. Sebab kata sirih junjung kan. Bunga ni sekadar penyeri je lah. Penyeri saja. Okey. Selepas ni Kita akan guna yang inilah. Yang saya dah gulung ni. Saya akan ajar lah macam mana cara nak menggulung tu ya. Okey. Kita perlukan lidi. Lidi. Okey, untuk lidi ni tak kisahlah guna saiz apa ke, memang kena lidi macam ni kalau juga? saya suka yang macam ni. Yang sebab saiz dia, sedang. Memang saiz ni je rasanya. Sebab saya pernah jumpa yang lidi yang kecil. saiz besar. Lagi besar. Lagi Saya besar biasa pakai yang ni. Oh, yang ni. Dia ada lagi kecil, tapi yang kecil ni. kan dia mudah patah kan. Oh. Yang ni sedang elok lah ni. Okey, kita ambil berapa helai tu, Kak? 2 helai. 2 helai. Kita ambil selotip, tampalkan pada bahagian belakang ni. Kemudian ambil lidi, kita lekatkan. Ini untuk memudahkan kita menggulung sebenarnya. Oh, dia dah terus lekat macam tu. Jadi dia tak tercabut lah nanti. Okey. Kita gulung. Dan sebenarnya kalau nak kata orang boleh buat tu, orang boleh buat, tapi teknik dia tak tahu. Betul. Kalau tengok dekat dalam video tu kadang-kadang tak nampak teknik dia kan? Betul. Bila datang kelas tu baru nampak Baru dekat-dekat. nampak ni secara ni kan. Okey, kita tampalkan ni, tak nak bagi dia tertanggal. Selipkan dia. Kemudian untuk nampak dia lagi cantik, saya pakai inilah pelilit hijau ni untuk memperkemaskan lagi. Yelah, bila dah warna hijau tu dia sama dengan kan? daun. Kalau macam ni macam tak cantik je, nampak dia punya colour lidi dia kan. Ini kita coverkan dengan ni. Kemudian itu dia melekat sendiri ke macam mana? Dia melekat, cuma belah hujung nanti sebab nak elak dia daripada tertanggal kan, saya letak sikit. Selotip. Okey. Wah, dah siap dah. Ini dia ada nama dia ke, Kak? Nama khas dia? Gulung, teknik gulung lah ni. Teknik gulung dia lah. Okey. Okey, mari saya tunjuk kepada semua. Kalau ni, yang ni adalah untuk sirih yang dah digulung. Untuk kita buat bahagian yang ketiga pula. Okey. Cocok dekat mana ni, Kak? Macam mana nak cocoknya? Yang ni sebab dia terlampau tinggi sangat kan. Saya akan potong sikit lah. Oh, akan potong lagi. Dia lebih kurang ketinggian dia tu? Kita nak lebih tinggi sikit daripada tu. Daripada bunga yang dekat bahagian bawah ni. Okay, maksudnya dia akan bertingkat lah daripada. Betul. Yang ni rendah sikit, tinggi lagi. Lagi tinggi. Sekejap ya. Tapi dia punya ni kalau nak letak ni mesti dia kena ke atas. Okay. Dia punya ni. Muncung dia. Okey. Mas, saya boleh tolong Kak apa tu? Cocok? Okey. Saya cocok je lah, Kak. Sekejap lagi kan saya potong kan jadi pendek pula kan. Okey, yang ni sama je macam bunga sebelah-sebelah je. Betul. Kita letak keliling macam tu lah. Ni kalau macam ni, Kak. Sirih ni kalau tanam sendiri boleh je kan, ambil dan kita buat macam ni. Boleh. Tak perlu, tak ada apa-apa ubat lah nak letak. Yang ini kalau beli tak ada. Kalau yang tanam tu sebab saya pun memang biasa beli je kan. Tapi kadang kalau tanam tu saiz yang susah kita nak ni. Saiz dia kadang macam ni kita nak saiz yang besar sikit ke. Kan kita nak berapa saiz kan. Kalau tanam kadang susah sikit. Kuantiti dia tak banyak kan. Kalau macam beli ni sebab kita pakai banyak apa sirihnya kan. Kadang-kadang tu ada pula yang kecil je kan. Betul. Saiz tu lah masalahnya kalau tu kan. Kecuali kita tanam banyak. Itu baru boleh ni. Wah, dah siap dah kita punya sirih junjung. Kalau anda tengok dekat bahagian depan dia. Ui, cantiknya. Kalau anda tengok yang ni contoh dia tadi kan. Yang ni awal-awal tu. Kali anda tengok yang sekarang ni pula. Yang ni warna ungu pula. Kalau anda tengok banyaknya bunga dia. Kenapa, Kak? Yang ni banyak bunga, yang tu tak banyak bunga? Yang ni sebab bunga dia dah memang sedia kala besar-besar, kita tak ni lah. Sebab ikan ni bunga dia kecil, kecil jadi kita kata bagi nampak ni lah seri dia. Kalau kita letak buah boleh, Kak? Buah takut berat. Jadi nanti orang nak angkat tu betul. tak betul pula kan? Buah dia bahan buah pula. Okey. Dekat bahagian atas ni ada lagi lagi Kak? satu. Nak letak lagi satu. Kita letak lagi satu. Ni kalau tadi, Kak, penonton ada tanya, boleh ke nak letak ni daun pandan ke? Boleh. Boleh. Ada teknik lipatan dia jadi bunga ros lah. Tu ada lagi satu sirih junjung yang tradisional. Menggunakan, yang ni kita pakai span kan? Yang tu pakai batang pisang ke.
Tapi dia banyak taktik lipatan tu. Oh, jadi dia memang boleh buat dekat batang pisang pula. Sebab batang pisang tu macam yang ni span ni, saya perlu basahkan dulu untuk pastikan bunga ni bertahan. Patut tadi saya usik span tu macam basahkan. basah. Saya ingatkan tadi dia kena hujan. Memang kena basahkan. Tu yang kita panggil span basah tu. Bagi bunga-bunga hidup ni dia terus segar. Dia inilah segar lah kalau ada air tu kan. Okey Kak, Okey, ni yang lagi ni satu last, ni nak letak kat mana? Saya akan letak kat sini. Dekat bahagian atas. Wah, cantiknya. Okey. Kita dah siap dah hari ni buat sirih junjung. Saya ni biasa tengok sirih junjung macam ni tepak sirih ni. Hari ni saya dapat tengok sini, saya rasa sangat bertuah lah Kak. Lagi-lagi jumpa akak lagi. Akak pun seronok. Akak Dewi remaja. Okey Kak, kalau ni kita kira dah siap dah ni nak akhir Kak, akhir kata daripada akak, apa saranan akak kepada wanita-wanita yang dekat luar sana yang masih lagi belum join program-program PWB? Harus join. Sebab sebab bukan wajib peluang tak semestinya wajib pun boleh lah. Sebab peluang tu tak datang selalu kan. Jadi bila ada peluang, grab. Betul-betul saya dekat setuju. luar kalau ikut kursus apa-apa pun agak mahal kos dia. Betul, saya setuju. Dekat sini percuma. Wah, jadi anda memang bertuah. Jadi pada semua wanita di luar sana, jangan lepaskan peluang. Sertai PWB sebab kita ada ilmu-ilmu apa Kak yang ada kat sini? Dekat Don Batu 3? Macam-macam ilmu ada. Macam-macam ilmu kemahiran ada. Kemahiran masakan ada. Lagi Kak? Untuk yang berkaitan agama, mengaji ke, kursus pengurusan jenazah ke. Memang macam-macam ada. Jadi anda sertai program-program yang dianjurkan oleh Don Batu 3 di sini dan anda boleh jana pendapatan sendiri. Betul tak? Betul. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Dewi. Terima kasih untuk juga. penutup Kak, kita boleh tak buat slogan PWB Kak? Wanita berdaya, wanita berdikari. Boleh. Mesti tahu kan? Okey, 1, 2, 3. Wanita berdaya, wanita berdikari. Pada tahun 2009, jambatan yang menghubungkan dari UST ke kawasan ini telah dibina menjadikan pinggir bandar ini lebih strategik berbanding sebelumnya. Don Batu 3 diwakili oleh Yang Berhormat Puan Rosiah Ismail, sampai dekat PWB Don Batu 3 ni. Jadi tak salah kalau Eda tak jumpa sendiri bersemuka dengan penyelia PWB Don Batu 3, Puan Mimi. Orangnya manis. Okey Puan Mimi, boleh ceritakan dekat saya serba sedikit tentang Don Batu 3 ni? Okey, Don Batu 3 ni terletak dalam Parlimen Shah Alam. Mempunyai 20 daerah mengundi. Dan di dalam Don Batu 3 ni terbahagi kepada 3 PBT. Majlis Bandaraya Shah Alam yang terbesar. Kalau di sebelah Kampung Batu 3, sebelah Taman Batu 3 Kebun Bunga tu termasuk dalam Majlis Pembenaran Subang Jaya. Dan sebelah Kelang pula Bukit Kuda, Padang Jawa Petaling, Padang Jawa Kelang tu dia termasuk dalam Majlis Pembenaran Kelang pula. Jadi ada 3 Ya, 3 PBT. Dan dekat sini pula sebagai pusat untuk aktiviti ke macam mana? Ya, ini adalah pusat aktiviti wanita Don Batu 3. Ada tak cabaran pula Puan dekat kawasan Don Batu 3 ni sebagai penyelia? Banyak cabaran dia. Banyak cabarannya. Antaranya macam saya AJK, saya tak boleh buat ramai-ramai kan. AJK saya 20 orang. Tapi ramailah juga orang nak jadi AJK. Cuma saya akan buat di setiap daerah-daerah tu macam kecil, macam PWB kecil-kecil situ. Jadi dia akan buat AJK dia sendiri. Masing-masing JMB tu saya biar dia AJK sendiri, tapi saya pergi ajar dia orang buat organisasi yang macam PWB jugalah. Tak boleh semua orang nak duduk kat sini kan. Jadinya ini adalah yang utama, yang lain tu semua buat di kawasan masing-masing lah. Jadi untuk Puan sendiri secara peribadi lah Puan, saya nak tanya apa saranan Puan kepada wanita di luar sana yang masih lagi belum tahu tentang PWB ni dan nak sertai PWB ni? Okey, bagi wanita sana insya-Allah jangan takutlah untuk menyertai PWB ni. Kita ini sukarela. Jadi kita rasa apa yang kita boleh sumbangkan, kita datang.
Tapi kalau rasa belum ada confident, kita ikut jadi follower dulu. YB, terima kasih sebab sudi datang walaupun hari ni saya tahu jadual YB pack kan? Ya. Kan? Apa objektif YB tubuhkan pusat wanita berdaya ni? Panjanglah ceritanya. Semenjak saya daripada menjadi esko wanita dulu tahun 2008, saya telah mulakan satu usaha namanya Pusat Komuniti Wanita. Di sini sebenarnya saya nampak sebelum tu peranan wanita ni dilihat sebagai peranan kebajikan saja. Ya, maknanya nak bantu ibu tunggal, nak bantu ini, bantu itu. Tetapi saya rasa peranan wanita patut diberikan jauh lagi besar. Setuju? Sehingga dia boleh mengisi kepimpinan di dalam negeri ataupun negara ataupun marah antarabangsa kan. Tetapi usaha tu mesti dibuat daripada asal, daripada bawah. Bawah. Kita merasakan bahawa peranan wanita itu kita perlu rebranding. Kita tak nak jadikan hanya pusat komuniti saja kan. Kita mahu jadikan wanita itu lebih berdaya. Berdaya tu mungkin semua tak faham lah apa maksud berdaya. Kan? Betul YB. Tapi saya telah pun cuba explore perkataan yang terbaik adalah berdaya itu bila mana wanita itu mampu buat keputusan yang betul dan mampu sama ada dia sendirian ataupun berkumpulan mampu buat keputusan yang betul dan akhirnya mereka boleh melaksanakan sesuatu itu dengan betul. Maksudnya apakah wanita sebelum ni tak buat kerja dengan betul? Tidak. Maksudnya kita nak mengajar mereka supaya spektrum kehidupan mereka ni sentiasa membuat keputusan-keputusan yang boleh menambahkan nilai dalam kehidupan mereka lah. Contoh kalau dulu kerajaan bagi barangan-barangan bantuan kepada wanita tapi dia sendiri-sendiri. Tapi bila kita wujudkan pusat wanita berdaya atau pusat komuniti tu, dia nampak strength tu atau kekuatan wanita tu dikumpulkan, digebling bersama. So ada wanita masalah ini, ada masalah itu. Ada wanita dia suri rumah, ada wanita dia bekerja. Ada wanita berdepan dengan masalah ni. Tapi bila kita kumpulkan mereka, di situ kekuatan itu ada. Dan bagaimana keputusan untuk menghadapi kehidupan itu dapat dibuat. Jadi objektif penubuhan ini banyak. Antaranya YB yang misi utama YB nak capai. Mesti misi utama tadi itulah maknanya kita nak sama ada dia secara peribadi ataupun dalam bentuk organisasi itu mampu membuat keputusan yang betul. Yang satu lagi objektif saya adalah untuk memberikan peluang pada wanita dapat pendapatan. Boleh berpendapatan. Jadi dengan wujudnya Pusat Wanita Berdaya, saya rasa saya mungkin di antara Batu Tiga di antara tempat yang bertuah sebab kita ada kerjasama dengan majlis memberikan satu ruang yang cukup kondusif. Tapi bagaimana kita mengisi sehingga jadi macam ni kita perlukan effort semua ataupun sokongan dan dukungan baik NGO, baik orang serangan, baik persatuan-persatuan yang sebenarnya termasuk universiti sebenarnya yang bersama dengan saya dalam mengkongsi aspirasi ini dan akhirnya menghasilkan atau menterjemahkan kepada apa yang kita lihat hari ini. Jadi saya rasa ini satu platform yang kita boleh tunjukkan sebenarnya kita gilap kepimpinan itu boleh dilonjakkan. Kita ada juga ramai step itu daripada penyelia kita nampak mereka dah pergi menjadi pembantu kepada kepimpinan yang sedia ada kita ada juga adun, kita ada juga pembantu menteri dan sebagainya. Itu cukup membanggakan saya. Jadi pada saya cabaran besar dalam kehidupan ini adalah untuk melahirkan lebih ramai pemimpin wanita. Pusat wanita ini adalah rumah kedua mereka. Jadi kenangan manis yang paling saya tak lupakan adalah kalau tengok program kita sumbangan pakaian, pakaian apa? Terpakai. Ada orang rasa baju ni boleh tukar selalu kan. Ada orang nak dapat satu baju tu susah. Betul. Jadi bila salah satu program yang kita buat di sini, program pemberian pakaian, ada yang pakai. Lepas tu yang paling manis pada saya bila saya buat open house hari raya, individu tersebut, YB inilah baju yang saya ambil daripada Pusat Wanita Berdaya. Jadi rasa macam ya Allah manisnya bila kita dapat bantu orang. Betul. Macam itulah insya-Allah. Itulah. Baiklah sekarang ni ada bersama dengan salah seorang peserta program PWB. Kalau dulu beliau pergi program PWB hanya sertai sebagai peserta dan sekarang ni beliau berjaya menjana pendapatan sendiri dengan membuka perniagaan sendiri. Jadi bersama dengan Ida sekarang ni Kak Mira.
Kak Mira, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kak Mira boleh ceritakan apa perniagaan yang Kak Mira buat sekarang? Sekarang saya membuka salon dan spa dekat Seksyen 23 Sealam lah. Oh, antaranya facial. Yang urutan-urutan tak ada? Urutan tak ada. Oh, urutan tak ada? Gunting rambut Gunting rambut pun ada? ada. Wah, itu salah satu kemahiran yang saya sendiri pun tak reti Kak Mira. Kadang-kadang kena belajar dengan orang juga. Alhamdulillah berkat PWB ni kan. Jadi Kak Mira rasa bagus tak program PWB ni diteruskan lagi? Memang sangat bagus lah. Saya harap berteruskan lah. Sekarang ni pula Eda bersama dengan Kak Syah. Kak Syah pandai buat craft tangan. Macam-macam Kak Syah boleh buat. Kalau bagi Kak Eda rasa tak jadi macam yang Kak Syah buat. Ni dia orangnya. Comel Hotel. Perkenalkan diri Kak Syah. Nama saya Raja Kabisha daripada PWB Dun Batu 3. Sekarang ni macam yang saya maklum kan, Kak Syah pandai buat craft tangan semua ni. Yeah. Kak Syah belajar dari mana? Belajar daripada sini, dia orang datang suruh belajar sikit-sikit. Lama-lama jadi gubahan tu jadi boleh diterima. Jadi saya buat jual. Kalau ada tempahan, kalau ada tempahan ke apa ke, saya akan ambil lah. Daripada Puan Mimi kadang dia kata sekarang kita ada tempahan. Datang sini kita buat sama-sama ramai-ramai. Jadi kami buatlah ramai-ramai. Oh, seronok lah kalau buat ramai-ramai tu. Maksudnya benda yang banyak tu boleh cepat siap. Biasanya Kak, kalau akak buat tu apa antara gubahan yang akak buat? Sekarang ni macam ni saya buat untuk siapa kenduri kahwin, untuk bubur dalam ni untuk bagi pada para tetamu kan. Jadi dia orang bubur lah dalam ni apa-apa biskut ke apa ke sekali dengan tutup dia lah. Itu yang saya tertarik tu, dia punya bahagian tutup ni nampak tu boleh jadi bunga daripada kain. Macam mana nak buat ni Kak? Dia mengambil masa sikit lah untuk buat ni. Kita kena jahit, lepas tu kita kena gam pada tudung ni. Ini daripada kain apa ni? Kain batik Kain ke batik. Kak? Oh, daripada kain batik boleh viral. hasil macam ni? Kain batik viral sekarang ni orang panggil. Kain batik viral ya. Jadi yang ni boleh selain daripada nak kuih, boleh tak Kak letak daun pandan ke? Boleh. Oh, boleh kalau juga, macam daun pandan cantik yang ni sikit, dia kecil. Buat apa? Buat pewangi apa tu namanya? Rampai. Bunga rampai. Yang ni kotak untuk isi macam barang hantaran boleh isi dalam ni. Oh, nampak tu unik dan juga kreatif. Kalau anda tengok dekat bahagian depan ni bukan yang macam kotak biasa-biasa Dia anyam. Anyam kain batik tu kan Kak? Ni kain batik kan? Ya, kain batik. Dua-dua je ni. Kalau macam ada yang nak sama colour pun boleh, tapi tak nampak lah anyaman dia tu. Dulu akak sebelum belajar dekat kelas, akak tahu tak macam mana nak buat semua ni? Tak apa tahulah, tapi dah belajar tu lagi kreatif lagi, orang kata nampak dia punya ni hasil dia. Kalau akak tahu PWB ni daripada mana Kak sebenarnya? Daripada kawan-kawan, lepas tu ada daripada WhatsApp group. Daripada kawan-kawan lah mudah tersebar, akak terus datang. Waktu saya dimaklumkan dulu akak seorang yang pemalu, betul ke Kak? Saya tengok kalau daripada sekarang ni saya tengok macam saya je boleh bercakap-cakap banyak-banyak. Yalah tu agaknya bercampur gaul tu. Jadi macam itulah. Jadi bukan je kalau pergi ke program PWB ni bukan dapat kemahiran je, tapi dapat bersosial dengan ramai kan Kak? Ya, betul. Betul. Sampai kalau sekarang ni akak kira buat craft ni untuk jana pendapatan. Ya, jana pendapatan sama. Siapa yang nak ambil tempahan boleh je. Oh, memang Kak ambil tempahan memang jugalah. Ya, Okey, lagi ada apa Kak yang ni? Yang ni bakul. Bakul ni. Bakul ni pun lilit dengan kain. Ya. Oh, cantiknya. Sekali dengan dia punya ni lah, bekas kuih. Kuih seraya punya, bekas kuih. Kalau macam ni berapa Kak harganya? Yang ni bergantung pada dia punya ni lah. Jadi kalau anda nak belajar craft tangan di Dun Batu 3 ni, nanti Kak Syah boleh ajar, betul? Boleh. Boleh, insyaAllah. Jadi nanti sertai kelas-kelas PWB di sini di Dun Batu 3, boleh berjumpa dengan Kak Syah. Boleh. Kak Syah lambai sikit. Jadi boleh kita tutup dengan slogan PWB Kak? Ya, boleh. Wanita berdaya, wanita berdikari. Boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Wanita berdaya, wanita berdikari.
Sekian saja Jejak Wanita Selangor di PWB Dun Batu 3 ni. Jadi jangan lupa untuk like video ni, share dan juga komen. Kita akan ke Dun yang seterusnya. Nak tahu dekat mana? Kita jumpa nanti. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Bye.